Hadrat Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi dapat bersama-sama pada subuh ini, pada pagi ini, alhamdulillah. Salat berjemaah bersama-sama dalam lingkungan masjid berapa orang? 100. 400. Solat fardu. 150 dah fardu. 150. Dalam ni berapa orang muat? Dalam ni berapa orang? 300. Bukan dalam kecil ni. Lebih. Alhamdulillah. Kok mana pun tak sampai dah 1.30 subuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, masjid ada kelebihan lah sikit ya, ramai boleh masuk. Tapi kalau surau Jumaat masih lagi 100 lah. Masih lagi 100. Dulu masa dibuka 50 dulu berebut masuk. Yang 100 ni pun ada yang punya mata juga tu. Ya, sebab saya tu lah. Ya, punya mata juga tu 100 tu. Tapi ngam-ngam lah kot 100. Ya, untuk subuh. Dulu time 50 dulu nak masuk tak boleh lah, pagar tutup. Patah balik, pergi dekat PGA. Ya, alhamdulillah. Jadi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita beri peluang ya. Kali ini mudah-mudahan pada tahun ini dapatlah kita antaranya itulah bertarawih bersama-sama, mudah-mudahan insya-Allah. Kalau tak ada benda-benda hal yang besar berlaku kena Covid ini, dan juga itulah solat raya dan sebagainya. Kalau tidak timbul lagi isu tongkat macam-macam rupa. Sebab aku terbang sendiri kat rumah kan. Alhamdulillah. Terima kasih lagi kepada masjid, ya masjid khususnya imam lah, Ustaz Syakir, kerana masih lagi sudi menjemput. Saya sendiri tak minta, memang tak. Tak tahulah, passion dia malas. Jadi saya kalau ikutnya sama kitab lah, sebab kita berkitab kat sini kan, sama kitab. Tapi kitab ni dah benda yang kadang tu benda yang sama dah kita ulang-ulang, tu boring juga, kan? Cuma saya nak tanyalah, ya, dah ada bincang belum bab puasa kat sini? Ulang kaji dah. Ustaz kita bincang dah sikit hukum-hukum puasa. Umum. Boleh kita bincang hukum puasa sikit? Boleh lah. Kita santai-santai. Satu kitab ni saya buka kitab lain. Kita santai-santai. Ya ayyuhallazi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan, ya, difardukan, difardukan ke atas kamu untuk berpuasa seperti mana telah difardukan kepada kaum-kaum yang sebelum kamu, orang-orang yang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu tergolong dalam orang-orang yang bertakwa. Takwa maksudnya sangat luas, ya, tetapi secara umumnya bolehlah kita katakan takwa ini iaitu melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Tadi pun imam ada baca tentang takwa tadi, ya, surah Al-Hujurat. Kan? Surah Al-Hujurat, tentang takwa tadi iaitu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu, kalangan siapa? Kalangan manusia dah. Kita ni manusia dijadikan berpasang-pasangan, ada lelaki ada perempuan. Kita ni manusia dijadikan berpuak-puak dan berkabilah-kabilah. Ya, li ta'arufu, untuk saling kenal mengenal, untuk berta'aruf, berkenal-kenalan. Semua manusia ini
Allah bagi tahu, inna akramakum indallah, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah, the best di sisi Allah Subhanahu wa taala, atqakum, mereka yang paling bertakwa. Mereka yang paling bertakwa. Itu specialnya bertakwa ni. Ya, takwa ni, sebab tu dalam puasa juga kita dituntut. Mudah-mudahan kita ini beroleh menjadi golongan-golongan yang bertakwa. Di takwa ini iaitu itulah yang boleh melaksanakan sebanyak mungkin apa yang Allah suruh. Kefarduannya, kewajipannya, banyak kewajipan kita. Kadang-kadang tu kita abaikan benda ni. Kita nampak yang 5 waktu tu je lah. Yang lima benda tu saja, iaitu mengucap 2 kalimah syahadah, solat, puasa, zakat, haji, nampak yang tu je. Walhal kefarduan ni benda yang sangat banyak. Kefarduan kita, kewajipan kita dalam kita meneruskan kehidupan kita sebagai hamba Allah di atas muka bumi ini. Banyak benda. Dan juga seterusnya meninggalkan apa yang Allah larang pun sama juga. Setakat mana kemampuan kita untuk meninggalkan apa yang Allah larang, Allah tidak bagi kita buat. Banyak perkara-perkara yang haram. Walau bagaimanapun lagi banyak perkara yang halal, tapi kita ni cari juga benda yang haram. Itu biasa. Itu biasa. Kerana kita memang akan melakukan dosa. Jadi kita kena banyak-banyaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak cari itulah, nak cari biar kita buat yang terbaik untuk menjadi orang yang bertakwa ini. Buatlah apa segala apa yang Allah suruh, dan kita tinggalkan apa yang Allah larang. Nak tahu apa yang Allah suruh, nak tahu apa yang Allah larang, nak tahu apa yang terbaik yang kita kena buat, belajar. Hadir kuliah-kuliah. Itu kena hadir kuliah tu. Tak ada kuliah, tengok audio kuliah. Saya buat audio kuliah hadir saja memang. Dulu zaman PKP dulu buat juga sekali-sekala audio kuliah. Bab jenazah. Saya bab jenazah dekat surau An-Nur tu, saya memang bab jenazah. Dah lama sebab dah lama kan ikut kitab Bahrul Mazi ni daripada awal lagi, sampailah kepada sekarang ni bab jenazah jilid yang ke-7. Semenjak 2005 mengajar kitab Bahrul Mazi di surau An-Nur. Sekarang dah 2021. Baru jilid yang ke-7 bab jenazah. Punyalah banyak. Pelan-pelan baca hadis tu kan. Jadi cuba juga buat audio kuliah. Cuba juga, sebab audio kuliah ni memang dia kena ada orang yang berdaftar kan untuk rakam tu. Sempatlah 2-3 kali. Cuba. Lepas tu nak buat sendiri memang tak kerti nak buat. Kita pun tak daftar benda tu kan. Jadi itulah, macam itulah audio kuliah. Bagus jugalah bagus jugalah. Walaupun view-nya sekadar 10 orang, tapi alhamdulillah, syukur kepada Allah. Contohlah contoh. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Muslimat tak ada lagi Tapi muslimat patutnya dah boleh dah kan untuk dengar kuliah kan. Ramadan lah. Sebab saya ingat ada dalam, saya terbaca hari tu boleh hadir kuliah. Solat tak boleh. Lepas solat tu dia boleh masuk dengan kuliah. Untuk sekarang ni. Tapi tak adalah kita buat macam tu Alhamdulillah, tak apalah. InsyaAllah kita sambung lagi. Bukan sambunglah kita tengok ahkam wa fatwa as-siyam, hukum-hukum dan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan puasa. Saya baca dari kitab daripada buku Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, Ramadan berbagai hukum dan fatwa puasa. Baik. Perkara yang pertama dalam kita berpuasa Ramadan iaitu niat. Kerana rukun berpuasa itu ada 2. Yang pertama niat di malam hari. Yang kedua iaitu meninggalkan segala perkara yang boleh membatalkan puasa. Ini hukum, ini rukun berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama niat puasa Ramadan tak sah kecuali pada waktu malam sahaja. In the night only. Waktu malam sahaja. Betul ke bahasa Inggeris aku tu. Kita niat berpuasa ini pada waktu malam sahaja. Siang tak boleh. Yang boleh siang ini iaitu puasa sunat. Puasa sunat kita boleh niat di siang hari.
Ya, iaitu maknanya selagi kita tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa, ya. Jadi kalau kita siang nak niat puasa boleh, sekiranya puasa sunat. Puasa fardu, khususnya puasa Ramadan, tidak boleh niat di siang hari. Niatnya ialah di malam hari sahaja. Bila bermula malam itu? Malam itu iaitu bermula masuknya waktu fardu maghrib. Masuknya maghrib, tenggelamnya matahari. Ya, maka bolehlah kita berniat puasa sampailah subuh, sebelum terbitnya fajar subuh. Jadi sepanjang masa itulah kita boleh berniat puasa. Dalam mazhab Syafi'i kita, niat puasa hendaklah pada setiap malam. Niat puasa kena setiap malam, every night. Ya, masuk malam saja kita boleh terus niat puasa. Sebab tu kita biasanya dilatih, ya, dalam tarawih itu selepas solat witir, kita akan baca niat bersama-sama dengan imam, nak peringat balik, ya, nak peringat balik. Walaupun sebenarnya niat itu hanyalah lintasan, ya, tapi untuk pengukuhan. Tetapi boleh juga niat itu diihtiyat dengan bertaklid dengan mazhab Maliki yang memadai berniat di awal Ramadan sahaja. Walau bagaimanapun kita tetap, ya, juga boleh kita bertaklid, kita ikut juga dalam mazhab Maliki sebagai langkah ihtiyat, langkah berjaga-jaga. Kod-kod termis niat. Sebab niat ni rukun. Kalau kita miss niat puasa, esoknya kita tak boleh nak puasa. Kita tidak boleh berpuasa besok, tidak sah kita berpuasa esok. Walau bagaimanapun kita tetap kena imsak, tetap kena menahan diri daripada makan dan minum. Walaupun kita tak berpuasa kerana lupa niat. Tak boleh kita tentang kita lupa niat, siang esok kita bedal makan selama je, tak boleh. Ya, tak boleh. Jadi dia sebab tu kita ambil juga dalam kita mazhab Syafi'i, kita ambil juga ihtiyat sebagai langkah berjaga-jaga. Kita taklid kepada mazhab Maliki, iaitu boleh berpuasa sebulan sekaligus. Sahaja aku berpuasa bulan Ramadan sebulan kerana Allah Ta'ala. Niat pada malam yang pertama kita berpuasa. Esok nak puasa, malam ni kita niat selama sebulan. Kita boleh bertaklid ikut mazhab Maliki. Kod-kod kita terlupa niat setiap malam ikut mazhab kita Syafi'i. Walau bagaimanapun kita teruskan dengan niat setiap malam. Andai kata kita terlupa, kita pun taklid yang kita ni dah pernah berniat selama 1 bulan. Ya, ini sebagai ihtiyat, sebagai langkah berjaga-jaga, pengawasan. Jadi itu dia niat. Seseorang yang sedang berpuasa berniat berbuka, maka batallah puasanya sekalipun beliau tidak berbuka. Ini bahaya niat ni. Ya, jadi kalau kita tengah berpuasa, tiba-tiba kita niat, aku nak buka puasa lah. Kita niat kita nak berbuka puasa, nak membatalkan puasa, batal puasa. Sebab tu careful dalam berniat. Kerana dengan puasa ini, dengan niat kita boleh jadi berpuasa, dengan niat juga kita boleh jadi batal puasa. Ya, dengan niat. Jadi itu tolong jaga-jagalah. Kerana niat merupakan satu rukun puasa. Inilah pendapat Said Sabiq dalam Fiqh Sunnah. Dan juga inilah juga pendapat yang rajih di sisi mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hanbali. So be careful dengan niat. Jadi niat ini juga tidak memadai niat puasa Ramadan dengan hanya berniat aku puasa esok hari sahaja, tetapi hendaklah menyebut bulan Ramadan. Ini kerana ia merupakan ibadat yang disandarkan kepada waktu, justru wajib ditakyinkan. Kena ada takyin, kena tentukan fardu itu. Itu sahaja aku berpuasa esok hari bulan Ramadan. Itu paling kurang niat puasa. Nawaitu sauma ghadin fi hadha sanah min syahr Ramadan. Yang penting paling kurang kena ada bulan Ramadan. Sahaja aku berpuasa esok hari dalam bulan Ramadan. Ramadan tu mesti ada, dia mesti ada takyin kat situ. Tak boleh kita niat secara umum. Macam puasa sunat tak boleh. Aku berpuasa esok hari kerana Allah Taala. Jadi tak sah. Dia kena ada takyin. Ini perbincangan niat lah, khususnya dalam mazhab kita Syafi'i. So kena ada Ramadan tu, kena sebut Ramadan. Ya. Sah niat puasa dalam hati walaupun ketika dalam solat. Ini ada dituliskan dalam kitab Majmu'.
Ibnu Hajar Al-Haytami dan juga sebagainya lah. Jadi niat ini sebab saya cakap niat ini bukan lafaz tapi dalam hati. Niat ini dalam hati. Lafaz itu adalah sunat hukumnya. Nawaitu sawma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana fi hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kan itu lafaz. Ya, tapi niat ini dalam hati, lintas dalam hati. Aku puasa esok hari dah bulan Ramadan. Lepas tu niat ini kita sah kita buat pada bila-bila masa. Tengah sembahyang pun boleh, ya. Tengah sembahyang tarawih imam baca panjang. Solat 20 rakaat imam baca panjang. Allahu akbar. Boring. Niatlah nanti. Entah dengar imam baca. Boleh. Yang sebab niat tu dalam hati. Tengah makan ke? Niat dalam hati. Tak ada masalah. Sah puasa. Kerana niat itu dalam hati. Sini masjid kekal 20 lah kan. Masjid memang kena buat 20 lah. Surau juga surau Jumaat khususnya digalakkan buat 20. Ya, tapi ada juga surau yang buat 8, tak ada masalah ya. Bilangan rakaat tak ada masalah. Tak payah gaduh. Dah lama dah orang perbahaskan benda ni. Buatlah. Carilah yang terbaik untuk kita. Ya, kita larat buat 20, buat 20. Larat buat 8, buat 8. Surah An-Nur tahun ni pembaharuan besar. Pengurusi baru. Ya, jadi ikut masjid jugalah. Buat 20. Biasa buat 8. 8 dan tazkirah. Jadi so tahun ni tak ada tazkirah. Buat 20. Ya, tazkirah hanya hari Sabtu Ahad sahaja, hari cuti sahaja. Hari lain tak ada tazkirah. Cuti adalah subuh tu ajalah kalau cuti sebagainya kan. Saya pun tak check cuti ada video dan sebagainya. Tapi tahun ni itulah pembaharuan buat 20. Imam bergilir 2 orang. Yang best ni imam awal tu best. Sampai 10 je dia boleh lari balik. Dua rakaat buat 8 niat tarawih, 2 niat witir. Boleh tak boleh? Boleh. Ya. Berani lagi. Gurauan sahaja ya. Jadi boleh ya imam niat witir, makmum belakang niat tarawih. Tak ada masalah, boleh. Kan? Sebab itu niat dalam sembahyang selagi sembahyangnya sama perbuatannya sah. Imam niat solat fardu, makmum belakang niat solat sunat, boleh, tak ada masalah. Imam niat solat tarawih, makmum belakang solat isyak, boleh, tak ada masalah. Ya. Yang tak boleh je imam depan solat jenazah, makmum belakang solat isyak, itu tak boleh. Ya, kerana berbeza dalam perbuatan rukunnya. Baik. Sajalah ya, buat gurauan sebab benda yang baru bagi surau An-Nur. Bagus jugalah ya. Siap buat. Dia fikir tak buat stiker. Tim 8 belakang. Tim 20 depan. Macam-macam. Pakai kereta pakai betul siapa cakap tim 8 dah kat sini. Tim 20 kat sini. Saja gurauan. Ya. Dia tak rimatkan yang itu. Oh macam tu ya. Patutlah pun. Pengurusi dia bercerita macam tu. Supaya tak berbusuk-busuk keluar tu. Tidak bergaduh dah. Yelah. Jadi makan masa kan. Masa tu jadi tertangguh-tangguh sikitlah. Ya, kita patutnya dapat sama-sama takbir selepas imam takbir. Ya, ini imam dah takbir, kita masih lagi duduk berebut nak masuk, dan juga yang depan ni sibuk pula nak keluar. Ya, abai afdal, baiklah. Berkenaan dengan terlupa ataupun dipaksa. Makan dan minum dengan sebab terlupa pada siang hari di bulan Ramadan tidak batal puasa. Kerana Allah memberi makan dan minum sebagaimana riwayat Abu Hurairah daripada Al-Bukhari dan juga Muslim. Ini makan minum dengan terlupalah. Sebab terlupa di siang hari. Kita dah berniat pada malam itu untuk berpuasa, ya, besok paginya, biasanya hari pertama, hari yang kedua lah kita terlupa kadang-kadang lah. Ya, kadang-kadang kita teralpa ada yang berlaku, maka tak batal puasa. Bangun pagi esok terus ya, angkat periuk, angkat tudung saji, tengok ada makanan kat bawah tu.
Padahal mak sediakan untuk adik yang tak puasa. Ya, kita bedal sekali tengok. Ya, kenyang makan, alhamdulillah. Ya, mak keluar tengok, "Oi, tak puasa ke?" Melompat kita. Tengok dah habis semua dah. Air pun dah habis 2 gelas. Ya. Alhamdulillah, itu rezeki daripada Allah. Teruskan berpuasa. Kerana kita terlupa. Walaupun bila pun kita terlupa. Tengok adik makan aiskrim, jom sikit aiskrim, dah tengah hari ni dahaga betul ni. Ya, tak sikit dengan adik, lupa kita ni puasa. Makan aiskrim, hisap sikit aiskrim. Alhamdulillah. Puasa tak? Puasa tak apa, lupa. Ya, boleh diteruskanlah. Sebut itu contohlah, itu contoh. Jadi tidak menjadi masalah, ya, tak membatalkan puasa kalau terlupa. Lupa tak lupa, yang betulnya memang itu kita dengan Allah lah. Kalau betul kita terlupa, tak ada masalah. Jangan kita ni buat-buat lupa. Ya, makan dah masuk masa orang tanya, "Bang, ini puasa kan?" "Alamak, lupa." Padahal sengaja buat lupa. Ya, itu kita dengan Allah. Hukumnya batal lah puasa. Ya. Jadi batal tak batal puasa ni sengaja, kalau kita buat dengan sengaja, besarlah, sangat besarlah dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita gantikan puasa yang kita batal dengan sengaja itu, kita berpuasa sepanjang tahun sekalipun tak lagi dapat kita nak cover balik, ya, pahala puasa yang kita tinggalkan dengan sengaja di siang, sengaja pada satu hari di bulan Ramadan. Ya, tak boleh nak ganti balik dah. Ya, betapa besarnya satu pahala puasa di bulan Ramadan, yang kedua betapa besarnya dosa bulan Ramadan. Dosa kalau kita tinggalkan puasa di bulan Ramadan dengan sengaja. Sebab dia merupakan rukun Islam yang ketiga atau yang keempat. Ya, dia merupakan satu dosa yang sangat besar kalau kita tinggalkan. Baik, dengan sengaja. Puasa seseorang yang makan dan minum kerana dipaksa tak batal, kerana bukan disebabkan kemahuannya sendiri. Ya, kalau orang paksa untuk makan minum, itu tak batal. Makan, kalau tak makan aku bunuh kau. Ya, makan, kalau tak makan tangan kau kena potong. Untuk, ya, yang boleh membahayakan, mudaratkan nyawa dan sebagainya, maka makan dan minumlah. Tak batal puasa. Dipaksa tak batal puasa. Makan je lah, rezeki kita dah tu. Puasa batal tak? Tak batal. Dah selamat, teruskan puasa. Ya, ini kalau kita dipaksa. Jika sekiranya seseorang menjangkakan fajar belum terbit lagi dengan makan atau minum, sedangkan ternyata saat itu salah, maka batallah puasanya. Walaupun begitu, hendaklah dia meneruskan imsak sepanjang hari tersebut kerana menghormati Ramadan. Ni tadi ni. Sekiranya menjaga fajar belum terbit lagi dengan makan dan minum, sedangkan ternyata saat itu salah. Kita bersahur. Seronok bersahur makan ni. Ya. Dan kita sangka bahawasanya matahari belum, fajar belum terbit, belum lagi masuk waktu subuh. Kita tetap juga bersahur, makan dan minum. Sedangkan ternyata saat itu salah, maka batallah puasa kita. Kerana kita tidak berhati-hati. Itu bukan dikira sebagai sengaja. Itu bukan dikira sebagai tak sengaja. Itu dikira sebagai kita ni tidak berhati-hati. Sebab tu kena alert. Tengok betul-betul. Sebab tu kita bulan puasa ni biasanya kita alert dengan masa kan. Betul dah tu. Tindakannya betul dah tu. Kita ingat fajar tu bila, subuh tu bila, pukul berapa, tepat. Berbuka pun sama juga, tepat kita kena ingat. Baguslah. Sebab apa? Takut aksiden. Aksiden ini boleh membatalkan puasa walaupun tak sengaja. Pertama, fajar terbit, kita tak ambil perasan, kita tak ambil berat. Kita duduk makan juga lagi. Padahal dah terbit fajar dah habis dah waktu subuh. Dah habis dah masuk waktu subuh. Dah habis dah waktu kita boleh makan. Ya, tapi kita buat dek, kita kurang berat benda ni. Batal puasa. Batal puasa. Dan kita kena imsak.
tahan diri daripada makan dan minum sampailah berbuka puasa sepanjang hari, kerana menghormati bulan Ramadan. Ataupun yang kedua, keadaan yang kedua, berbuka puasa sebelum masuk waktu, sama juga dikira batal puasa juga. Dikira batal puasa juga. Menunggu nak buka puasa ni, tiba-tiba dia terdengar azan dalam TV. Kita pun Allahumma laka sumna ataupun Allahumma laka sumtu wa bika amantu, sampai habis doa tersebut. Minum, makan kurma. Dengar rupanya azan iklan dia beli azan dekat ujung tu. Tak kata penyakit, batal puasa. Mereka dah niat untuk berbuka puasa, walau belum lagi tu. Itu kena hati-hati tu. Sebab tu orang-orang yang kerja bahagian iklan ni kena hati-hati. Ya, jangan siarkan iklan azan sebelum waktu berbuka puasa. Dulu banyak kes berlaku tu. Ya, sebabkan iklan kurma. Ya, kurma tayyib. Kurma apa saja, ya. Iklan kurma. Jadi nak iklan kurma tu, nak makan kurma tu, dia buat dah bunyi azan sekejap, sedikit. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Baru dah dia akan senyapkan. Allahu akbar, dah jual. Makanlah kurma tayyib. Kita dengar mula-mula dah ni dah. Ya, dah duduk dekat meja ni, duduk sibuk dah berdoa sebagainya kan. Ya. Sebab kita nak berdoa sebelum kita berbuka puasa, perbanyakkan doa. Itu kan doa yang antara doa waktu yang mustajab. Ya, di bulan Ramadan, khususnya ketika kita berpuasa, kita banyakkan berdoa. Jadi sebelum duduk tu, sebelum kita berbuka tu doa dulu. Jadi duduk boleh doa dengan azan dah. Rupanya azan iklan. Lagi 5 minit nak buka puasa. Kita lupa dah tengok jam sebagainya kan. Batal puasa. Sia-sia daripada awal sampai ke akhir, batal puasa. Ya, sebab tu kena alert dengan masa. Jadi baguslah. Memanglah kita Ramadan ini akan sentiasa alert dengan masa. Itu terbaik. Seterusnya, tidak batal puasa masuk sesuatu ke dalam rongga dengan sebab lupa atau dipaksa atau jahil. Ya, masuk dalam rongga. Rongga untuk berbuka puasa, rongga yang dikira batal puasa ini iaitu rongga yang terbuka lah. Ya, rongga yang terbuka. Khususnya kubur dan dubur kat bawah tu masuk ke batal puasa. Seterusnya lagi melalui mulut, telinga dan hidung. Ya, dan sekiranya masuk itu sampai ke halkum ataupun sampai ke otak, maka batal puasa. Maka batal puasa. Berkenaan dengan cocok, ya, cocok tidak membatalkan puasa. Sebab itu baru ni pun ditegaskan, sekiranya dipanggil untuk cocok vaksin, kan, vaksin COVID ni, boleh, tak ada masalah, tak batal puasa, kerana ia merupakan rongga yang tertutup, bukannya rongga yang terbuka. Ya, terbuka atasnya 3 sahaja, hidung, telinga, mulut. Itu pun kalau masuk sampai ke halkum atau sampai ke otak, barulah batal puasa. Korek hidung, tangan sampai ke halkum, baru batal puasa. Sampai ke? Boleh try lah. Ya, ada orang buat masukkan ular kecil tu kan. Gegeng sedap mata ni, gegeng ni lah kan, kadang-kadang ni masuk ular kecil, masuk hidung, keluar balik ke mulut. Yang tu batal puasa. Ya, itu batal puasa. Jadi kalau setakat korek hidung kita sampai dekat sini saja, korek telinga pun sampai situ saja, tak batal puasa. Ya, tak batal puasa. Ataupun kita ambil batu kita kemam dalam mulut, tak batal puasa. Ya, lainlah kalau kita kembang gula-gula, dia akan keluar manis tu kan. Itu batal puasa. Kemam kurma ke apa, batal puasa. Ambil batu bodoh yang tu, guli ke apa ke, kemam. Ya, jangan tertelan sudah. Ya, itu contoh. Ya, tak batal puasa. Jadi batalnya bila masuk dalam halkum ataupun bila sampai ke otak lah. Lebih kurang. Baik. Jadi nak korek hidung ke telinga ke, kalau terdesak boleh, hukumnya harus. Kalau korek secara sengaja ataupun secara tanpa sebab, hukumnya makruh. Kerana melakukan perkara yang sia-sia. Dia kira sebagai makruh. Batal puasa, tak batal puasa.
7. Dah habis dah? Dah habis dah. Habis dah kita berhentilah. Ya. Kita berhentilah. Jadi lepas ni tuan-tuan sambunglah balik ya, baca sendiri ke buku ni ke, ataupun kok ada orang lain yang nak bincang lagi ke, sambunglah. Ya, kita sikit-sikitlah insya-Allah. Ya, musim-musim Covid ni. Banyak lagi sebenarnya ya. Nak sembang tu boleh sangatlah, tapi tak apalah, kita berhenti kerana waktu pun dah syuruk. Memang kita pun kena sekejap sahaja untuk kuliah di musim Covid ini. Mudah-mudahan dapat manfaat lah. Yang penting ya, ingat rukun dia. Pertama niat. Kita tengok syarat-syarat kita niat tadi tu, niat malam hari. Dan kena ada fardu Ramadan, kena sebut bulan Ramadan tu. Dan yang kedua, tinggalkan perkara yang boleh membatalkan puasa. Membatalkan puasa, ya. Tadi perkara yang sebut yang membatalkan puasa tadi hanya satu saja yang sempat disebut tadi, iaitu apa? Masukkan sesuatu dalam rongga. Rongga yang terbuka. Ada banyak lagi sebenarnya. Ya, perkara yang membatalkan puasa ni banyak lagi. Tapi kalau kita khusus kepada memasukkan sesuatu dalam rongga yang terbuka. Lepas tu kalau rongga yang tertutup tak ada masalah. Ya, rongga tertutup tak ada masalah. Jadi itu sajalah untuk kali ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wazidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma sirif 'anna wadfa' 'anna al-bala' wa hadzal waba' innaka 'ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.